Hello. Salam sejahtera kepada semua. Saya Tio Max. Saya suka makan burger. Hari ini kita akan membincangkan soalan bab 8 taburan kebarangkalian. Soalan-soalan pada hari ini ialah soalan sebenar SPM. Jadi, pastikan anda menonton video ini sehingga tamat. Baik, tanpa membuang masa, marilah kita lihat pada soalan 1. Jisim murid di sebuah sekolah mempunyai taburan normal dengan min 54 kg dan sisihan piawai 12 kg. Baik, dalam bab ini kita telah belajar dua jenis taburan, iaitu taburan normal dan satu lagi ialah taburan binomial. Untuk taburan normal, biasanya kita akan diberikan dua maklumat penting, iaitu min dan sisihan piawai. Boleh? Tajuk taburan normal dalam soalan ini adalah tentang jisim murid, iaitu pemboleh ubah rawat seranjak kerana ia boleh mengambil nilai yang tak terhingga dalam suatu julat yang tertentu. Jadi sekarang kita nak cari apa? Cari jisim murid apabila skor piawai ialah 0.5. Baik, sebelum kita menjawab soalan A dan B, pastikan kita sediakan tajuk itu dan taburannya. Contohnya kita boleh menulis seperti ini, biar X. Pastikan X ini huruf besar. X sama dengan jisim murid. Ini merupakan tajuk penting dalam soalan ini. Boleh faham? Kemudian kita perlu sediakan taburannya. X bertaburan normal dengan min 54, maklumat di sini ialah tentang variance. Tetapi kita diberi sisihan piawai kan? Jadi kita kena tulis 12 kuasa 2. Selepas kita menyediakan tajuk dan taburannya, barulah kita menjawab soalan A. Teknik menjawab dalam bab ini adalah terjemah ayat. Kita akan terjemah maklumat yang diberikan kepada simbol matematik. Untuk soalan A, kita perlu cari jisim murid. Jisim murid tadi kita sudah wakilkan dengan X kan? Jadi saya akan tulis X di atas. Apabila skor piawai ialah 0.5. Skor piawai dalam taburan normal diwakili dengan simbol Z. Z sama dengan 0.5. Dan kita perlu faham, dalam taburan normal, kita sentiasa akan tukarkan X kepada Z kan? Dan di sini kita telah diberikan nilai Z. Kita perlu cari nilai X. Apakah yang kita perlu buat? Kita akan guna rumus untuk Z kan? Jadi saya akan salin Z sama dengan 0.5. Kemudian kita akan teruskan kiri dan kanan seperti ini. Tanya pada diri, apakah rumus untuk Z? X tolak min bahagi dengan sisihan piawai sama dengan 0.5. Kita nak cari X kan? Jadi kita hanya perlu gantikan min dan sisihan piawai ke sini. Maka kita dapat X tolak 54 di mana min 54 bahagi dengan sisihan piawai iaitu 12. Ingat, maklumat ini merupakan variance dan di sini kita perlu isi sisihan piawai. Jadi kita hanya ambil bahagian ini saja, 12. Boleh faham? Sama dengan 0.5. Kemudian kita hanya selesaikan seperti biasa. 0.5 darab dengan 12. Jadi kita dapat 6. X tolak 54 sama dengan 6. Maka X sama dengan 6 tambah 54. Kita dapat 60. Oleh sebab X di sini mewakili jisim murid, jadi unit untuknya ialah kg. Kalau boleh kita tulislah, untuk X, unitnya adalah ikut tajuk ini. Untuk Z, tak ada unit. Boleh faham? Ini ialah jawapan kita. Jika tak ada masalah, kita lihat soalan B. Cari peratus murid yang jisimnya lebih daripada 48 kg. Di sini saya terus memberikan teknik menjawab. Kalau kita nak mencari peratus murid, pastikan kita dapatkan kebarangkalian. Kebarangkalian untuk jisim lebih daripada 40 kg. Sebab jika kita dapat kebarangkalian dan kita nak cari peratus kan, nak cari peratus, kita hanya perlu darab dengan 100% sahaja. Boleh faham? Jadi, untuk soalan taburan normal, biasanya kita perlu mencari kebarangkalian terlebih dahulu sebelum kita boleh kira peratus. Boleh faham? Jadi kita perlu terjemah ayat ini kepada simbol matematik. Kebarangkalian jisim lebih daripada 48 kg. Kita perlu tulis apa? Kebarangkalian diwakili simbol P.
Kemudian jisim ialah X kan? X lebih daripada 48. Ini ialah simbol untuk ayat ini. Jadi kita perlu cari Px lebih daripada 48. Bagaimana cari? Senang saja. Kita perlu tukarkan X kepada Z. Sama juga 48 di sini ialah X. Jadi kita nak tukarkan X ini kepada Z. Bagaimana tukar? Kita akan gunakan rumus ini. Z sama dengan X tolak min bahagi dengan sisian piawai kan? Di sini 48 ialah X. Jadi kita perlu tulis 48 tolak dengan min. Min ialah apa? 54. Bahagi dengan sisian piawai, iaitu 12. Tutup kurungan. Macam ini saja. Selepas itu, barulah kita tekan kalkulator untuk bahagian ini. Kita akan tekan 48 tolak 54 bahagi dengan 12. Kita diberi negatif 1/2, tetapi kita perlu tukar kepada perpuluhan, negatif 0.5. Kenapa kita perlu tukar pecahan kepada perpuluhan? Sebab nanti kita nak rujuk kepada jadual kebarangkalian, di mana jadual mengandungi perpuluhan saja, tak ada pecahan. Boleh faham? Apabila sampai langkah ini, kita perlu lakarkan graf tabulan normal piawai seperti ini. Selepas itu, kita akan lakarkan garis lurus yang mewakili Z sama dengan negatif 0.5. Kita perlu tahu garis di tengah ini mewakili Z sama dengan 0. Dan di sebelah kiri adalah untuk negatif. Di sebelah kanan adalah untuk positif. Sedangkan Z ini adalah bernilai negatif. Jadi kita perlu lakarkan di sini negatif 0.5. Boleh faham? Ini negatif 0.5, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Selepas itu kita perlu rorekkan rantau berdasarkan baris ini. Z lebih daripada negatif 0.5 kan? Lebih daripada garis ini. Lebih bermaksud dari garis ini sampai ke kanan. Lebih. Boleh faham? Jadi saya akan rorekkan di sini. Kita nak cari ruas rantau berlorek ini. Ruas rantau berlorek ini mewakili kebarangkalian. Kebarangkalian untuk Z lebih daripada negatif 0.5. Tetapi bagaimana kita boleh dapatkan ruas untuk rantau berlorek ini? Senang saja. Kita perlu faham luas keseluruhan graf adalah 1. Jadi kita boleh menggunakan 1 tolak dengan luas untuk bahagian ini. Boleh faham? Jadi untuk bahagian ini, bagaimana kita baca? Kita perlu faham bagaimana baca. 1 tolak, bahagian ini dibaca sebagai PZ kurang daripada negatif 0.5. Sebab bahagian ini adalah di sebelah kiri garis ini kan. Jadi mesti kurang daripada ini. Selepas itu, pastikan kita pantulkan bahagian ini ke sebelah kanan. Sebab apa? Nanti kita perlu rujuk kepada jadual kebarangkalian. Dan jadual itu hanya boleh digunakan jika luas itu adalah di sebelah kanan. Boleh faham? Apabila rantau ini dipantulkan ke sebelah kanan, kita akan dapat macam ini. Boleh faham? Di mana Z adalah 0.5. Sebab negatif 0.5 pantul ke sana jadi 0.5. Selepas kita pantulkan, pastikan kita tahu baca simbol yang diwakili oleh luas ini. Jadi kita boleh tulis 1 tolak, kita salin saja. PZ lebih daripada 0.5. Boleh faham? PZ lebih daripada 0.5. Sebab ini ialah di sebelah kiri. Dan ini adalah selepas dipantulkan ke sebelah kanan. Apabila rantau ini sudah berada di hujung kanan, kita boleh tulis macam ni. 1 tolak Q0.5. Q0.5 di sini bermaksud kita sudah boleh rujuk kepada jadual kebarangkalian. Selagi anda tidak menulis format QZ, jangan rujuk kepada jadual kebarangkalian. Anda boleh menganggap ini sebagai tips untuk rujuk kepada jadual. Jadi bagaimana kita tengok jadual? Jom kita pergi tengok. Q0.5. Kita nampak Z berada di sini. Bermaksud raju ini dan baris di atas ini mewakili Z. Kita nak cari Q0.5 kan? Bermaksud kita rujuk pada ini saja. Di mana Z ialah 0.5. 0.50 adalah 0.3085. Nilai yang kita dapat mewakili kebarangkalian. Boleh faham? Iaitu nilai untuk Q0.5. Jadi kita hanya perlu copy paste jawapan ini.
yaitu 1 tolak 0.3085. Kemudian kita serahkan kepada kalkulator. 1 tolak ini kita dapat 0.6915. Biasanya kita tulis dalam 4 tempat perpuluhan. Selepas kita dapat kebarangkalian ini, kita akan kira peratus. Peratus murid yang jisimnya lebih daripada 48 kg. Bagaimana tukar kebarangkalian kepada peratus? Darab dengan 100%. Boleh faham? Peratus murid sama dengan 0.6915 darab dengan 100%. Maka kita dapat 69.15%. Ini sahaja. Jika tak ada masalah, kita lihat soalan yang seterusnya. X ialah pemboleh ubah rawat seranja bagi suatu taburan normal dengan min 52 kg dan sisian piawai 10. Cari skor Jack apabila X sama dengan 67.2. Baik, untuk soalan ini juga adalah berkaitan dengan taburan normal dan kita diberikan dua maklumat penting, min dan sisian piawai. Jadi kita perlu buat apa? Sediakan tajuk dan sediakan taburannya. Jadi kita boleh sediakan tajuk X sama dengan jisim sebab kita diberikan unit kg. Selepas itu kita akan sediakan taburan normalnya, iaitu X bertaburan normal di mana min ialah 52 dan sisihan piawai ialah 10 kan. Jadi di sini kita perlu tulis 10 kuasa 2 sebab ini adalah variance. Dan kita perlu mencari skor Z. Skor Z bermaksud nak cari Z apabila X sama dengan ini. Kita hanya perlu menggunakan rumus untuk tukar X kepada Z. Jadi saya akan tulis Z sama dengan X tolak min bahagi dengan sisian piawai. Kemudian kita hanya perlu ganti 67.2 ke dalam X. Tolak dengan min ialah apa? 52 bahagi dengan 10. Boleh faham? Kemudian kita hanya perlu serahkan kepada kalkulator. Kita tekan 67.2 tolak 52 bahagi dengan 10. Dan kita dapat pecahan. Biasanya kita akan tulis perpuluhan. Jadi saya akan tulis 1.52. Ini ialah nilai Z. Dan di sini saya nak memberikan satu tips. Biasanya nilai untuk X adalah lebih besar dan nilai Z adalah sangat kecil. Contohnya 1.52. Jika tak ada masalah, kita lihat soalan B. Cari nilai K apabila PZ kurang daripada K sama dengan 0.8849. Baik, untuk soalan seperti ini adalah terbalik dengan soalan tadi. Sebab kita telah diberikan maklumat kebarangkalian. Tadi kita nak cari kebarangkalian kan? Sekarang kita diberi kebarangkalian. Dan kita perlu mencari nilai K. K di sini mewakili Z. Boleh faham? Jadi bagaimana kita boleh dapatkan nilai K? Pertama sekali kita salin soalan. PZ kurang daripada K sama dengan 0.8849. Selepas itu, sedangkan ini merupakan Z, maka kita boleh lakarkan graf taburan normal piawai seperti ini. Di sini kita perlu kenal pasti kedudukan K berdasarkan simbol kurang daripada dan luas ini. Kedua-dua ini akan tentukan kedudukan K. Boleh faham? Di sini ada dua kemungkinan. K mungkin terletak di sebelah kiri kosong ataupun K mungkin terletak di sebelah kanan kosong. Ada dua garis yang mungkin. Jadi bagaimana kita tentukan kiri ataupun kanan? Sebenarnya sangat senang. Contohnya kita anggap dia berada di kiri dan kita labelkan sini ialah K. Berdasarkan simbol PZ kurang daripada K kan? Kurang daripada K bermaksud sebelah sini. Ini bermaksud luas ini diwakili oleh 0.8849. Tanya pada diri, adakah luas ini logik? Tak logik kan? Sebab 0.8849 sudah lebih daripada 0.5. Kita sudah belajar luas untuk bahagian ini adalah 0.5 dan bahagian kecil ini sudah lebih daripada 0.5. Tak mungkin kan? Bermaksud K bukan terletak di sebelah kiri kosong dan K mesti terletak di sebelah kanan kosong. Jadi saya lakarkan semula. Saya akan lakarkan di sini.
Kalau K terletak di sini baru logik. Sebab PZ kurang daripada K bermaksud bahagian sini. Jadi saya akan lolekkan dan luas ini diwakili oleh 0.8849. Tanya pada diri, adakah luas ini logik? Logik kan? Sebab luas ini sudah lebih daripada separuh keseluruhan graf. Jadi mesti lebih daripada 0.5. Kesimpulan di sini adalah K terletak di sebelah kanan kosong. Boleh faham? Selepas kita lakukan graf yang tepat, barulah kita teruskan kiri dan kanan. Oleh sebab rantau ini terletak di sebelah kiri dan kita tahu kalau kita nak rujuk kepada jadual kebarangkalian, kita mesti sentiasa rujuk kepada rantau di sebelah kanan. Jadi kita perlu cari luas untuk rantau ini. Bagaimana baca? Rantau ini kita boleh baca sebagai PZ lebih daripada K kan? Lebih daripada K. Okey? Dan luas rantau ini adalah 1 tolak 0.8849. Sebab jumlah luas adalah 1. Kalau kita nak cari ini, guna 1 tolak ini. Boleh faham? Jadi saya akan tekan 1 tolak 0.8849. Ini bermaksud luas rantau untuk PZ lebih daripada K adalah 0.1151. Jadi sekarang kita hanya fokus pada bahagian ini saja. Jangan lihat pada bahagian biru ini, lihat pada bahagian yang ada titik-titik ini. Sedangkan rantau ini sudah berada di hujung kanan, jadi kita boleh tulis simbol Q, iaitu Q kurungan nombor ini iaitu K sama dengan 0.1151. Kemudian kita sediakan satu baris lagi. Ini merupakan teknik menjawab. Q kurungan sama dengan 0.1151. Kita hanya copy seperti ini saja. Q dan ini. Boleh faham? Dan ini kita akan rujuk kepada jadual. Kita nak cari Q apa boleh mendapat kebarangkalian 0.1151. 0.1151 terletak di sini kan? Ini merupakan kebarangkalian. Kita nak tahu Q apa? Ini merupakan nilai Z. Okey. Jadi di sini kita boleh nampak Z adalah 1.20. Jika Z ialah 1.20 akan mendapat kebarangkalian 0.1151. Jadi saya akan tulis 1.20 di sini. Selepas itu barulah kita bandingkan. Senang saja. Bandingkan K dengan 1.2. Jadi kita dapat K sama dengan 1.20. Ini sahaja. Jika tak ada masalah, kita lihat soalan yang seterusnya. Pemboleh ubah rawat diskrit X mempunyai satu taburan kebarangkalian binomial dengan N4 dengan keadaan N ialah bilangan percubaan. Raja menunjukkan taburan kebarangkalian bagi X. Baik, untuk soalan ini adalah tentang taburan binomial. Dan dalam taburan binomial, kita akan diberikan pemboleh ubah rawat diskrit X, iaitu pemboleh ubah yang mempunyai nilai-nilai terhingga dan boleh dibilang. Dan biasanya tajuk untuk X melibatkan perkataan bilangan ataupun bilangan kali. Dan sekarang kita perlu faham apakah yang dimaksudkan oleh graf ini. Di sini kita nampak paksi X kita ada 0, 1, 2, 3, 4. 0 di sini bermaksud 0 kali berjaya. 1 kali berjaya, 2 kali berjaya, 3 kali berjaya dan 4 kali berjaya. Dan setiap garis ini mewakili kebarangkalian. Perhatikan kita diberikan PX sama dengan X kan. Dan X ini adalah berasal daripada sini. Boleh? Dan kita boleh terjemah setiap garis ini kepada simbol matematik. Untuk garis pertama, kita boleh tulis dalam simbol PX sama dengan 0 sama dengan berapa? 1/16. Di sini anda perlu faham apakah yang dimaksudkan oleh X. X di sini ialah bilangan kali kejayaan. Jadi secara keseluruhan, kita boleh terangkan seperti ini. Kebarangkalian untuk 0 kali kejayaan sama dengan 1/16. Macam ini saja. Seterusnya, untuk garis kedua, kita ada apa? Dx sama dengan 1. Nampak tak X di sini ialah 1. Kita gantikan 1 ke sini saja. Jadi Px sama dengan 1 sama dengan 1/4. Bermaksud apa? Kebarangkalian untuk 1 kali kejayaan sama dengan 1/4.
Dan Px sama dengan 2 untuk garis ini adalah K. Seterusnya kita ada Px sama dengan 3 sama dengan 1/4. Dan akhir sekali kita ada Px sama dengan 4 sama dengan 1/16. Ini mewakili kebarangkalian untuk 4 kali kejayaan sama dengan 1/16. Setelah kita faham graf ini, barulah kita jawab A. Cari nilai K. K ialah apa? Nilai kebarangkalian untuk X sama dengan 2. Boleh? Px sama dengan 2. Bagaimana cari? Senang saja. Kita perlu faham jumlah kebarangkalian adalah sama dengan 1. Kita boleh tulis simbol ini. Hasil tambah Px sama dengan X sama dengan 1. Nampak tak? Px sama dengan X adalah daripada sini. Okey? Bermaksud hasil tambah kebarangkalian untuk 5 garis ini adalah 1. Jadi kita hanya perlu jumlahkan saja. Ini tambah K tambah 1/4 tambah 1/16 sama dengan 1. Boleh faham? Jadi saya salin di sini 1/16 tambah 1/4 tambah K tambah 1/4 tambah 1/16 sama dengan 1. Macam ini saja. Kemudian kita serahkan kepada kalkulator untuk bahagian kiri. 1/16 tambah 1/4 tambah 1/4 tambah 1/16. Jadi kita dapat 5/8. K tambah 5/8 sama dengan 1. Maka K sama dengan 1 tolak 5/8. Kita dapat 3/8. Boleh faham? Ini ialah nilai K. Selepas itu kita nak cari apa? Px lebih daripada ataupun sama dengan 3. Pertama sekali kita salin dulu. Px lebih daripada ataupun sama dengan 3. Di sini kita perlu faham apakah yang dimaksudkan oleh X lebih daripada ataupun sama dengan 3. Ia boleh diasingkan kepada dua bahagian, iaitu Px sama dengan 3 tambah Px sama dengan 4. Kenapa? Sebab lebih daripada ataupun sama dengan 3 bermaksud 3 ataupun 4 kan? Jadi kita perlu cari hasil tambah kedua-dua kebarangkalian ini. Selepas kita asingkan, barulah kita isi maklumat yang diberikan. Tanya pada diri, apakah nilai Px sama dengan 3? Kalau ikut sini ialah 1/4 dan Px sama dengan 4 ialah 1/16. Kemudian kita hanya perlu serahkan kepada kalkulator. 1/4 tambah 1/16. Jawapannya ialah 5/16. Ini sahaja. Kalau tak ada masalah, kita lihat soalan yang seterusnya. Pemboleh ubah rawa X mewakili taburan binomial dengan 10 percubaan dan kebarangkalian berjaya ialah 1/3. Cari sisian piawai taburan itu. Soalan ini juga berkaitan dengan taburan binomial. Jadi kita perlu sediakan tajuk yang sesuai dan taburannya. Sedangkan kita tidak diberitahu tajuk yang sesuai. Jadi kita boleh anggap seperti ini. Biar X sama dengan bilangan kali kejayaan. Selepas itu kita perlu sediakan taburannya, iaitu X bertaburan binomial N, P. N di sini mewakili bilangan percubaan dan P di sini mewakili kebarangkalian kejayaan. Jadi di sini kita boleh tulis N ialah 10 dan P ialah 1/3. Selepas itu kita nak cari sisian piawai. Kita hanya menggunakan rumus saja, iaitu punca kuasa 2 MPQ. Tadi saya sudah terangkan N dan P. Q di sini mewakili kebarangkalian gagal. Boleh faham? Jadi saya akan tulis di bawah sisihan piawai sama dengan punca kuasa 2 MPQ. Punca kuasa 2 kita ganti N ialah 10 darab dengan P ialah 1/3 dan Q ialah apa? Senang saja. 1 tolak 1/3. Kita akan dapat 2/3. Sebab kita perlu faham kebarangkalian kejayaan iaitu 1/3 dan kebarangkalian gagal iaitu 2/3 jumlahnya adalah 1. Selepas itu kita hanya serahkan kepada kalkulator.
10 darab 1/3 tutup kurungan darab dengan 2/3 tutup kurungan. Ingat letak punca kuasa 2. Jawapannya lah ini. Dan kita boleh tulis dalam perpuluhan. Contohnya kita tulis 1.491. Kita berikan 3 tempat perpuluhan. Maka kita tulis 1.491. Ini adalah sisihan piawai. Seterusnya kita nak cari apa? Kebarangkalian sekurang-kurangnya satu percubaan adalah berjaya. Kita perlu terjemah ayat ini kepada simbol matematik. Kebarangkalian kita boleh wakilkan dengan P. Kemudian sekurang-kurangnya satu percubaan berjaya, kita boleh guna simbol X sebab X mewakili bilangan kali kejayaan. Sekurang-kurangnya satu kali berjaya bermaksud apa? X lebih daripada ataupun sama dengan 1. Ini bermaksud sekurang-kurangnya satu kali berjaya. Boleh? Jadi kita nak cari ni bagaimana? Kita salin dulu. Px lebih daripada ataupun sama dengan 1. Untuk mencari ni sangat susah. Sebab kita nak cari hasil tambah Px sama dengan 1. Px sama dengan 2, sama dengan 3, sampai 10. Sebab kita ada 10 kali percubaan. Untuk memudahkan pengiraan, kita perlu menggunakan rumus yang sesuai. Px lebih daripada ataupun sama dengan 1 boleh ditulis sebagai 1 tolak Px kurang daripada 1. Di sini saya perlu ingatkan anda, jika anda guna 1 tolak kebarangkalian, pastikan simbol ini diterbalikkan dan simbol sama dengan dibuang. Sebab X kurang daripada 1 mewakili X sama dengan 0. Nanti kita nak cari hasil tambah kebarangkalian kan? Dari X sama dengan 1 hingga X sama dengan 10. Jadi di sini mesti guna 1 tolak dengan Px kurang daripada 1, iaitu X sama dengan 0. Seterusnya kita akan tulis 1 tolak P sama dengan 0. Maksud ini adalah sama dengan maksud ini. Boleh faham? Dan adakah Px sama dengan 0 boleh dicari? Boleh kan? Kita akan guna formula untuk binomial. Iaitu 10 C0 sebab 0 kali berjaya darab dengan kebarangkalian berjaya iaitu 1/3 kuasa 0 sebab 0 kali berjaya darab dengan 2/3 iaitu Q. Dan di sini kita perlu isi 10 sebab 10 tolak 0 kita dapat 10. Ini adalah daripada rumus binomial. Selepas itu kita hanya perlu guna kalkulator untuk bahagian ini. Kita tekan 10 C0 darab dengan 1/3 kuasa 0 kemudian darab dengan 2/3 kuasa 10. Boleh? Kita dapat jawapan ini tukar dalam perpuluhan 0.0173 bagi 4 tempat perpuluhan. Dan kita akan guna 1 tolak ini. Kita dapat 0.9827 bagi 4 tempat perpuluhan. Boleh faham? Ini sahaja. Jika tak ada masalah, kita lihat soalan yang seterusnya. Raja menunjukkan graf bagi taburan binomial XB 3, P. 3 di sini mewakili bilangan kali percubaan dan P di sini mewakili kebarangkalian kejayaan. Untuk soalan sebelum ini, kita telah belajar bagaimana untuk melihat graf taburan binomial. Setiap garis ini mewakili kebarangkalian. Contohnya untuk garis pertama kita nampak X sama dengan 0 kan? Jadi kita akan gantikan X sama dengan 0 ke sini, iaitu kita dapat Px sama dengan 0 sama dengan 27/343. Kebarangkalian untuk 0 kali berjaya adalah ini. Untuk garis kedua adalah Px sama dengan 1. Nampak tak X sama dengan 1? Di mana kebarangkalian adalah A. Kebarangkalian untuk 1 kali berjaya adalah sama dengan A. Kemudian untuk garis ketiga adalah Px sama dengan 2. Kebarangkaliannya adalah B. Dan untuk garis terakhir kita ada Px sama dengan 3 sama dengan 64/343. Boleh faham? Dan di sini kita perlu faham hasil tambah semua kebarangkalian di sini adalah sama dengan 1. Ia boleh diwakili oleh simbol
hasil tambah Px sama dengan X sama dengan 1. Selepas memahami graf ini, barulah kita baca soalan A. Ungkapkan Px sama dengan 0 tambah Px lebih daripada 2 dalam sebutan A dan B. Ini adalah keperluan soalan. Bermaksud nanti, jawapan kita mesti ada A dan B. Untuk Px sama dengan 0 tak ada masalah, iaitu 27/343. Manakala untuk Px lebih daripada 2, kita perlu faham ia sama maksud dengan Px sama dengan 3. Ini bermaksud kita nak cari hasil tambah Px sama 0 tambah Px sama dengan 3, iaitu kita jumlahkan ini dengan ini sahaja. Tetapi jika kita jumlahkan kedua-dua ini, kita tak akan nampak sebutan A dan B kan? Jadi kita perlu guna cara lain. Sedangkan kita nak cari Px sama dengan 0 tambah Px sama dengan 3 dan perlu tulis jawapan dalam sebutan A dan B kan? Maka kita boleh menggunakan jumlah kebalangkalan iaitu 1 tolak ini dan tolak ini. Betul tak? Sebab jumlah adalah 1. Jadi saya boleh salin soalan. Px sama dengan 0 tambah Px lebih daripada 2. Kita boleh tulis Px sama dengan 0 tambah Px sama dengan 3. Okay? Kemudian kita akan tulis 1 tolak kebalangkalian X sama dengan 1 tolak kebalangkalian X sama dengan 2. Dan kita akan gantikan Px sama dengan 1 dengan A, Px sama dengan 2 dengan B. 1 tolak A tolak B. Ini ialah jawapan dalam sebutan A dan B. Boleh faham? Jika tak ada masalah, kita tengok soalan B. Cari nilai P. P di mana? P ialah kebalangkalian kejayaan. Jadi saya akan salin ini dulu. X, B, 3, P. Untuk soalan seperti ini, saya terus memberikan teknik menjawab. Untuk mencari P dengan mudah, kita perlu menggunakan Px sama dengan 0 ataupun Px sama dengan 3. Kita tak akan guna Px sama dengan 1 ataupun Px sama dengan 2. Kita boleh pilih ini ataupun ini. Jangan menggunakan Px sama dengan 1 ataupun 2. Pilih pertama ataupun yang terakhir. Dan di sini saya akan menggunakan yang terakhir ini. Saya akan salin Px sama dengan 3 sama dengan 64/343. Kemudian kita hanya perlu teruskan kiri dan kanan sahaja. Bagaimana teruskan? Kita akan guna rumus binomial. Di sini bilangan percubanya adalah 3 kan? Jadi kita akan tulis 3C3 darab dengan P kuasa 3 sebab kita 3 kali berjaya. Kemudian kita ada Q iaitu kebalangkalian gagal. Dan berapa kali gagal? 0 kali gagal. Sebab 3 kali berjaya, 0 kali gagal. Jumlahnya adalah 3 kali. Sama dengan 64/343. Selepas itu, kita hanya perlu serahkan kepada kalkulator. 3C3 berapa? Kita perlu faham 3C3 ialah 1. Jadi untuk bahagian ini ialah 1 dan Q kuasa 0 juga adalah 1. Betul kan? Maka kita hanya tinggal P kuasa 3 sahaja. 64/343. Boleh? Kemudian kita nak cari nilai P. Kita boleh tulis punca kuasa 3 64/343. Dan kita tekan kalkulator saja. Punca kuasa 3 64/343. Jawapannya adalah 4/7. Ini adalah nilai P. Boleh faham? Jika tak ada masalah, kita akan tamatkan perbincangan pada hari ini. Jika anda rasa video ini dapat membantu rakan-rakan, sila share kepada mereka dan jangan lupa subscribe saluran Teo Maths dan like video ini. Jika anda mempunyai sebarang soalan, anda boleh komen di bawah dan saya akan cuba membantu anda secepat mungkin. Anda juga boleh cadangkan topik yang kurang faham dan saya akan cuba membuat video yang berkaitan dalam masa yang terdekat. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.